Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-muallif, pengarang kitab Iqna' ni. Kalau pengarang matan dia tu, matan dia Abu Syuja', itu namanya musannif. Al-qawlu fi maratibi al-qiblati wa ta'allumi adillatiha. Perbicaraan tentang martabat kiblat dan kewajipan mempelajari tentang petunjuk-petunjuknya, dalil petunjuk. Wa man shalla fil ka'bati fardan aw naflan. Siapa yang solat dalam Kaabah, diberi rezeki dapat solat dalam Kaabah, sama ada fardu atau fardan aw naflan, ataupun solat sunat, aw ala suthiha, atau dia solat di atas bumbung Kaabah, wa tawajjaha syakhisan minha ka'utbatiha thuluthai dhira'in taqriban jaza ma sallahu. Kemudian dia menghadap kepada satu bahagian daripada Kaabah tu, seperti utbah, seperti atabah, ka'atabatiha. Atabah tu artinya bahagian yang terjulur daripada Kaabah. Sekira-kira thulusai zira', 2/3 hasta. Hasta tu macam ni lah. Satu hasta tu, kalau 2/3 tu, kalau daripada siku ke sini lah 2/3 hasta. Berarti begitulah panjang dia. Dia menghadap ke arah bahagian yang tertonjol tadi tu, yang panjang lebih kurang sekira-kira panjangnya tu 2/3, maka jaza, harus sah solatnya tu ma sallahu. Walaupun dia menghadap bukan ke Kaabah tapi ke tu atabah dia, maka sah solat dia. Sebab dia solat dalam Kaabah ataupun dia solat di atas Kaabah. Solat dalam Kaabah atau atas Kaabah tu dia boleh menghadap ke mana-mana je, 360 darjah. Wa man amkanahu ilmul qiblati, ni cerita lain cerita baru. Siapa yang berupaya boleh untuk mengetahui kiblat, ilmul qiblati, ilmal qiblati. Wa man amkanahu ilmal qiblati wala hailun bainahu wa bainaha, dan tidak ada halangan antara dia dengan kiblat itu, nampak terus direct. Lam ya'mal bi ghairihi, dia tak boleh beramal dengan selain daripada apa yang dia nampak. Orang kata bukan situ dah, sini, tak boleh, jangan dengar cakap orang, sebab dia nampak. Tak ada halangan antara dia dan Kaabah. Walaupun dia nampak orang ke satu arah, jangan ikut, sebab wajib dia beramal dengan apa dia nampak. Fa illam yumkinhu, kalau dia tak boleh nampak Kaabah tu, ya'tamada thiqatan yukhbiruhu an ilmin, maka dia perlu i'timad, berpegang kepada orang yang thiqah, yang boleh dipercayai, memberitahu kepadanya tentang arah kiblat, an ilmin, dengan ilmu. Kaqauli, seperti katanya, ana usyahidul ka'bata, aku melihat sendiri Kaabah itu dengan mata aku. Walaysa lahu ayyashtahida ma'a wujudi ikhbarihi, tak boleh dia berijtihad sedangkan ada orang yang boleh bagi tahunya dengan an ilmin, dengan ilmu. Wa fi ma'nahu ru'yatu maharibil muslimin, dan samalah maksudnya itu, keadaannya itu samalah keadaannya apabila melihat maharibil muslimin, mihrab kaum muslimin. Di masjid tu ada mihrab, iaitu tempat imam berdiri ketika solat berjamaah. Bi baladin kabirin atau saghirin, kalau negeri dia berada di negeri yang besar ataupun negeri yang kecil, ataupun daerah kampung, sama ada besar atau kecil, yukthiru tariquhu, yang ramai orang berdatangan ke sana. Jadi kita nak tanya pun payah lah kan, sebab ramai orang datang pergi, tak tahu siapa yang orang tempatan, orang yang pemusafir. Jadi tengok saja di mana mihrab di masjid, wajib ikut sana lah. Fa in faqada thiqatal mazkur, kalau tak ada orang yang boleh dipercayai tersebut di atas, wa amkanahu
wa amkanahu ijtihadun ijtihada, tapi dia boleh berijtihad untuk menentukan arah Kaabah, arah kiblat. Wajib dia berijtihad likulli fardin, bagi setiap kali nak salat fardu, in lam yadhkur ad-dalila al-awwala, kalau dia pada solat yang sebelum tu tidak mengetahui petunjuk arah kiblat pada solat yang terdahulu, yang pertama tadi, dia tak tahu secara jelas ada dalil petunjuk kan tentang arah kiblat, dia tak tahu, dia berijtihad sajalah. Maka untuk solat kali kedua dia pun perlu berijtihad juga, wajib dia berijtihad semula. Sebab yang pertama tadi tu dia tak pasti. Kalau yang pertama tadi pasti, tak perlu ijtihad lagi lah, ikut yang pertama tadi. Fa in dhaqal waqtu, jika waktu sempit, waktu dah nak habis, waktu dah tak sempat nak berijtihad. Wa in dhaqal waqtu anil ijtihadi, tak sempat nak berijtihad sebab waktu dah suntuk. Au tahayyurun, ataupun dia terpinga-pinga, tahayyur, terpinga-pinga dia. Salla ila ayyi jihatin sya'a, maka tak perlu dia berijtihad lagi. Maka dia boleh menghadap ke mana sahaja yang dia kehendaki untuk solat. Hukum solat dia tidak sah lah, tapi wajib dia solat dalam waktu, kerana solat menghormati waktu. Solat menghormati waktu ni artinya solat dia tak cukup syarat, tapi wajib dia solat juga. Dan wa'ada wujuban, wajib dia qada balik, ulang balik solat tadi tu setelah dia mengetahui kedudukan kiblat yang sebenar dan cukup syarat untuk dia solat. Solat yang tadi tu dah tahu tak sah, mengapa solat? Sebab menghormati waktu lah, wajib. Kalau tak sah pun wajib juga dia solat. Kalau dia tak solat, berdosa dia. Fa in ajaza anil ijtihad wa lam yumkinhu ta'allum ka'amal basar atau basirah, qallada thiqatan arifan bi adillatiha. Okey, yang tadi tu, jika dia lemah, tidak mampu untuk berijtihad tentang arah kiblat, dan dia tak boleh nak belajar, seperti orang yang buta mata, tak boleh melihat, dia nak belajar macam mana nak mengetahui arah kiblat. Ataupun dia basirah, boleh melihat, tapi dia tak tahu, tak ada pengetahuan dia untuk mengetahui arah kiblat. Nak tanya pun tak ada orang yang boleh dipercayai, ataupun tak ada petunjuk. Kalau ada petunjuk pun dia tak tahu nak gunakan petunjuk tu. Maka qallada thiqatan, wajib dia cari orang yang boleh dipercayai. Kalau tak ada keliling dia, wajib dia cari, tanya. Qallada thiqatan arifan bi adillatiha, yang mengetahui tentang petunjuk-petunjuk arah kiblat. Taib. Wa man amkanahu ta'allumu adillatiha, siapa yang memang boleh mengetahui, mempelajari tentang petunjuk-petunjuk arah kiblat, lazimahu ta'allumuha, siapa yang boleh nak belajar, boleh ada kemampuan untuk belajar tentang petunjuk arah kiblat, lazimahu, wajib dia pergi belajar. Sebab dia ada keupayaan akal pemikiran kan, dan ada kemudahan. Kalau dia tak upaya, lantaran otaknya yang tak upaya kan, ataupun tak ada kemudahan, tak ada orang nak ajar tu, maka dia tidak wajib lah. Ini kalau ada orang dan dia pun mampu untuk belajar, dia boleh fikir macam-macam, maka bolehlah dia fikir untuk mempelajari arah kiblat. Wa ta'allumuha fardhu ainin, mempelajari petunjuk-petunjuk arah kiblat itu ialah fardhu ain li safarin, bagi orang yang nak pergi musafir. Fa in dhaqal waqtu an ta'allumiha shalla kaifa kana, tapi kalau tak sempat
tak cukup waktu untuk mempelajarinya, solatlah macam mana yang dia boleh, yang dia mampu nak solat menurut kemampuan dia. Wa a'ada wujuban, dan wajib dia ulang balik solatnya dalam keadaan dia tak tahu ke mana dia nak tala arah kiblat ketika dia bermusafir. Dia tak tahu cara kan, wajib dia qada tu. Sebab mempelajari petunjuk arah kiblat tu wajib fardu ain. Kalau dia tak sempat nak belajar semua, kalau dia bermusafir, tak tahu ke mana arah kiblat, contohnya pergi pada pasir ataupun tengah hutan ataupun ke mana-mana yang tak ada petunjuk arah kiblat tu, sepanjang dia bermusafir tadi tu tak sah solatnya, walaupun dia wajib solat tapi tak sah, wajib dia qada. Wa fardu kifayatin li hadarin, dan mengetahui petunjuk arah kiblat itu adalah fardu kifayah li hadarin, bagi orang yang tak musafir. Hadar kan, orang musafir fardu ain, bagi orang yang tidak musafir fardu kifayah. Wa qayyada as-subuki as-safar bima yaqillu fihi al-arif bil adillah. Jadi Imam As-Subuki dikaitkan fardu ain tadi itu kepada orang musafir, kerana masa musafir tu sedikit sekali lah dapat menemui orang yang mengetahui tentang dalil-dalil petunjuk arah kiblat. Jadi dia tak boleh nak harapkan orang di sana nanti jumpa orang, dia tak boleh harap. Dia sendiri yang mesti tahu. Kalau dibuatnya dia tengah jalan tu tak ada orang, sedangkan waktu dah masuk, jadi macam mana tu dia nak menghadap tu? Dia mesti tahu cara-cara untuk mencari arah kiblat. Fa in kathura, jika ramailah orang yang berjalan bermusafir bersama dengan dia, ka rakbil haj, seperti orang yang pergi haji kan, orang berjalan pergi haji, naik kenderaan pergi haji, fa kal hadari, maka hukum dia sama macam orang hadar, iaitulah fardu kifayah. Mesti ada di antara orang ahli rombongan itu tadi yang tahu untuk mengetahui cara menentukan arah kiblat. Ini bagi orang yang berjalan darat dah ni. Kalau orang naik kapal terbang, sebenarnya naik kapal terbang pun wajib juga solat, dan dia wajiblah bertanya kepada pramugari ataupun kepada kru-kru dalam kapal terbang itu, wajib dia tanya mana arah kiblat. Kalau dia tak boleh menentukan arah kiblat, maka dia kena qada balik solat dia. Kalau dia boleh berijtihad, contoh dia pergi Mekah, dia pergi tu menghala ke Mekah kan, ke Arab Saudi lah. Kalau dia dari Malaysia, maka dia solat tu menghadap tu lah, menghadap ke depan lah, muncul kapal terbang tu. Kalau dia balik ke Malaysia daripada Arab Saudi, maka dia kena membelakangkan lah. Tapi kalau dia dah sampai ke Arab Saudi, tapi dia bukan mendarat di Mekah kan, dia mendarat di Jeddah ke atau ke Madinah. Jadi kalau dia mendarat ke Madinah, bila dia kapal terbang tu dah sampai ke perbatasan Arab Saudi, kiblat dia dah lain lah, bukannya moncong kapal terbang tu lagi kan, kiblatnya dah terpesong lah mana-mana. Jadi wajib dia bertanya, kerana orang driver kapal terbang tu dia tahu arah muncung kapal terbang tu mengalir ke mana, dan Mekah ataupun dia tahu jugalah ke arah mana kan. Jadi kita ikutlah dia punya petunjuk. Jadi itu dinamakan ijtihad. Ijtihad tu dia kena tanya dulu petunjuk-petunjuk. Waman salla bi ijtihadin fatayaqana khata'an muayyanan. Jika dia solat dengan ijtihad arah kiblat, kemudian yakin dia bahawa ijtihad dia tu salah, khata'an muayyanan, confirm salah, maka ada solatahu wujuban, wajib dia qada balik solatnya.
Berdosa tak, dia tak berdosa pun, tak berdosa. Yang berdosa kalau dia tak solat langsung. Bezanya kalau dia dah buat solat hormat waktu tadi tu, hormat waktu tu artinya dia solat dalam keadaan tidak cukup syarat. Itu nama solat hormat waktu. Kalau dia mati sebelum sempat qada, maka dia insya-Allah tak berdosa satu. Kemudian qadanya tidak wajib segera kan. Bila lapang dia qada. Tapi kalau dia tinggalkan sengaja, contohnya dia dalam musafir naik kereta terbang, susah nak semayang dia pun tak semayang. Itu sengaja tinggalkan, pertama berdosa, kedua wajib segera dia qada sesegera yang mungkin. Lagi dia tangguh, lagi dia berdosa. Fa in tayaqqanahu fiha ista'nafaha. Kalau dia berijtihad dan dia yakin bahawa ijtihadnya betul, maka teruskan, ista'nafaha, teruskan dengan ijtihad dia yang pertama tadi tentang arah kiblat ni. Wa in taghayyara ijtihaduhu thaniyan. Tapi kalau dia berijtihad sekali lagi, dia nak solat tadi zuhur, lepas tu nak solat asar, dia ijtihad semula, tengok, aku rasa tadi ijtihad salah kan. Amila bithani, wajib dia beramal dengan ijtihad yang kedua. Wujuban, wajib dia beramal dengan ijtihad yang kedua, yang ijtihad dia pada solat zuhur tadi tak pakai. In tarajjaha, jika dia dapati ijtihadnya kali yang kedua tu untuk solat asar tadi tu lebih rajih, lebih jelas dan lebih confident. Habis solat zuhur dia tadi macam mana? Dia berijtihad, maka sahlah solatnya, tak perlu qada. Habis solat asar ni dia berijtihad juga, sah juga, dua-duanya sah. Yang wajib solat wajib qada solat zuhur tu kalau dia confirm, yakin ijtihad pertama dia pada solat zuhur tadi tu salah. Pada solat asar dia tengok ada orang beritahu dengan yakin, dengan ilmu, rupa-rupanya ijtihad dia kali pertama tadi salah, maka qada balik yang zuhur. Tapi kalau yang kedua pun dia ijtihad juga, maka tak wajib qada yang zuhur tadi. Sawaun akana fi salati amlas. Jadi ijtihad kali kedua tu sama ada ijtihad kali kedua tu semasa dia dalam solat ataupun di luar solat, dah habis solat kan. Wala i'adata alaihi, dan tidak perlu dia qada balik atau ulang balik solatnya yang tadi tu yang dia ijtihad salah, kerana dia ijtihad kedua tu pun ijtihad juga. Ijtihad tidak boleh membatalkan ijtihad, ijtihad juga tidak boleh mengikut ijtihad. Kita berijtihad ke arah satu arah untuk kiblat, kemudian orang lain kata aku berijtihad ke arah ni lah, aku lebih yakin ke sini, kita tak boleh ikut orang tu, kita ikut ijtihad kita. Wala i'adatan alaihi, tak boleh kita mengikut, tak perlu kita qada atau mengulang semula solat kita yang tadi yang dilakukan dengan ijtihad tadi, lima fa'alahu bil awal, dengan apa yang telah kita lakukan pada solat yang pertama. Tak perlu ulang balik solat yang pertama disebabkan kita ada ijtihad lain pada solat kedua. Hatta law salla arba'a raka'atin, sehingga kalau dia solat 4 rakaat, li arba'ati jihad, setiap satu rakaat tu dia berijtihad ke satu arah kan. Jadi dia solat 4 rakaat 4 arah, setiap satu rakaat tu dia berijtihad lain, dia ijtihad dan 4 kali dia berubah. Jadi kesemuanya tu sah selagi mana dia ijtihad. Okey, hatta sehingga kalau dia solat 4 rakaat dia berubah-ubah arah kiblat itu 4 arah, 4 kali berubah arah bil ijtihad, dengan cara berijtihad. Mengapa dia berubah? Kerana dia berijtihad 4 kali, arba'a marat, 4 kali berijtihad, setiap kali 1 rakaat. Fala i'adata alaihi, maka sah juga solatnya, tak perlu diulang balik solatnya, tak perlu qada. Lianna kulla raka'atin muaddatun bi ijtihadin, kerana pada setiap rakaat tu dia tunaikan
berdasarkan kepada ijtihadnya yang tersendiri. Kan? Walam yata'ayyan fiha al-khata', dan tidak ada satu kepastian tentang arah kiblat dia tu betul-betul salah. Betul ke salah? Tak ada kepastian. Bila tak ada kepastian, maka sah ijtihadnya. Bila ada kepastian, barulah ijtihadnya tu batal. Fa in istawaya wa lam yakun fi salati takhayyara bainahuma. Dan jika sama saja keyakinan dia tu dalam ijtihadnya tu, aku rasa kalau tak di sini, di sini 50-50. Walam yakun fi as-salah, kalau dia bukan dalam solat, di luar solat, maka dia boleh pilih antara dua arah yang dia ijtihad tadi tu kan. Kalau tak di sini, di sini arah kiblat tu 50-50, dia pilih mana satu salah satunya sah. Mana-mana pun dia pilih antara dua tu sah. Idla maziyata li ahadihima 'ala al-akhar, sebab tidak ada maziyah, tidak ada kelebihan ataupun tidak ada kelebihan antara satu sama lain, sama je. Kalau ada maziyah tu, ikutlah yang maziyah tu. Ada apa ni, kecenderungan kekuatan dalil petunjuk pada salah satu tu. Tak ada kalau ada tu ikut yang ada kekuatan petunjuk tadi tu. Kalau tak ada, sama je, maka pilihlah mana satu. Wa in kana fiha amalun bil awali wujuban, jika adalah padanya tu apa, wa in kana fiha, jika adalah wa in kana fiha amalun bil awal, amila bil awal wujuban, dan jika adalah kerana jika ijtihad tu wa in kana fiha ada maziyah, ada kecenderungan di sana pada ijtihad dia tu. Salah ni masuk cerita baru yang sebelum ni kalau dia lam yakun fi solah, maka kalau dia di luar solah, dia boleh pilih mana satu daripada arah yang dia nak kan, yang dia rasa ada dua arah tu kan, dia boleh pilih mana satu. Wa in kana fiha, tapi kalau dia di dalam solat, yang tadi tu di luar solat, ini kalau dia dalam solat pula, amila bil awal wujuban, wajib dia beramal dengan ijtihad dia yang pertama. Dia dah solat kan, mengapa dia mengarah ke satu arah tu? Sebab dia berijtihad ke arah tu. Dia tengah solat tu, dia ragu pula, 50-50 pula, ada arah lain. Jadi kalau ada datang petunjuk arah yang lain pula, dan dia pun bukan yakin sangat, dia hanya 50-50, sama ada arah yang pertama yang dia menghadap sekarang tu adalah arah yang betul, ataupun arah yang datang kemudian tu, yang terlintas pada kemudian tu, sebab ada petunjuk baru. Tapi kedua-duanya 50-50. Jadi macam mana tu? Dia wajib beramal dengan ijtihad dia yang pertama, yang dia dah gunakan untuk solat, yang sedang dia gunakan untuk solat sekarang ini. Dia tak boleh pilih lagi ketika tu. Wajib dia berpegang kepada apa yang telah dia hadapkan wajahnya masa solat sekarang ini. Wajib. Kama naqalahu fi asli raudhah, seperti yang telah didengkelkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhahnya, Asal Raudhah. An-Baghawi, yang Imam Nawawi nukilkan daripada Imam Al-Baghawi. Wa faraqa hukmat tasawi qablaha bi annahu huna iltazama bidukhulihi fiha. Yang membezakan hukum tasawi di sini, sebab tadi ada dua keadaan.
Keadaan pertama, dia sebelum solat dia ada dua arah yang sama kuat, 50-50. Itu sebelum solat. Keadaan kedua, dia sedang dalam solat. Mula-mula dia berijtihad dengan satu arah, dia solat. Kemudian tengah-tengah solat tu datang satu petunjuk lain, yang kekuatan petunjuk tu pun 50-50. Dia tak boleh pegang sangat, 50-50. Jadi masalahnya tadi tu, kalau dia di luar solat, dia boleh pilih antara mana-mana petunjuk tadi kan, mana-mana arah yang dia ijtihad tadi tu. Tapi kalau dalam keadaan kedua, dia sedang solat, dia wajib berpegang kepada petunjuk yang pertama, dan tak boleh dia berpaling daripada kiblat, arah kiblat, yang daripada petunjuk pertama tadi, nak mengikut kepada petunjuk kedua, tak boleh. Itu nama tasawi, sama, tasawi sama, petunjuk tu sama kuat. Wa faraqa hukmat tasawi qablaha, dan membezakan hukum tasawi tadi tu, hukum sama kuat pada petunjuk arah kiblat tadi tu, antara sebelum solat dengan sedang solat. Bezanya ialah bi annahuna iltazama bidukhuli fiha jihatan, bahawa di sini ketika dia dah masuk solat, wajib dia iltazama, wajib dia pegang, kekal, bidukhuli fiha, bi annahu huna, di sini iaitulah ketika dia sedang solat itu, dia wajib kekal dengan arahnya, sebab dia dah masuk di dalam solat itu dengan satu arah, kan, dia telah masuk dengan satu arah kiblat. Fala yatahawwalu illa bi arjah, dia tak boleh ubah arah dia tadi tu kecuali kalau ada yang lebih kuat. Kalau sama-sama je 50-50 tak boleh. Wa syartul amal athani fi salati ayyadunna sawab muqarinan li zuhuri khata'. Syarat boleh beramal dengan ijtihad yang kedua di dalam solat, ketika dah masuk solat ni, ialah ayyadunna sawab, dia zon, dia mempunyai berat sangka bahawa ijtihad kedua tu betul. Zon ni kalau dia punya sangkaan tu lebih 50%, 50% tu syak. Kalau lebih 60%, 70% itu zon. Kalau kurang itu waham. Kurang 50% itu waham. 50% keyakinan dia tu syak. Kalau lebih daripada 50% itu zon. Zon ni ayatun nasawab. Dia zon ni lebih lah 50%. Pada ijtihad kedua tu dia zon betul, barulah dia boleh berpegang kepada ijtihad yang kedua. Wa syartul amal athani, dan syarat untuk beramal dengan ijtihad yang kedua ketika dia dah masuk solat, mestilah dia zan bahawa ijtihad kedua tu betul. Muqarinan li zuhuri al khata', itu satu. Yang keduanya mestilah ada petunjuk bahawa ijtihad yang kedua, yang pertama tadi salah, kan. Fa illam yadhunhu muqarinan bi talab muqarinan batalat salatuhu. Tapi kalau dia tidak ada zon tentang ijtihad yang kedua, tapi dia ikut juga ijtihad yang kedua, kan, dia kata aku rasa, kan, rasa-rasa aku. Kalau syak tu rasa-rasa lah, kalau zon aku rasa, kan, rasa-rasa aku bukan beginilah arah kiblat, dia kata rasa-rasa aku, rasa-rasa aku ke kanan sikit, dia pun paling ke kanan, tapi dia syak 50%. Fa illam yazun, dia tak ada zon, dia syak aja. Muqarinan, tak ada zon yang menyertai dia tadi, tapi dia ubah juga dia punya kiblat, batalat salatuhu, batal solat dia. Wa in qadara ala sawabi an qurbin,
sekalipun dia qadara ala sawab, dia mampu untuk mengetahui arah yang betul dalam ketika waktu yang pendek kan. Tadi dia dah ubah, dia berpaling arah ijtihad yang kedua, tiba-tiba dia tahu arah yang sebenar, dia pun paling balik ke arah yang betul. Ini confirm betul kan, yang confirm betul. Bukan ijtihad lagi. Ada orang beritahu kan, batal juga solat dia, kerana dia telah memalingkan dadanya daripada arah kiblat daripada ijtihad yang pertama. Jadi dia tak, ijtihad tu tak boleh ikut ijtihad. Kalau ijtihad yang pertama tu syak, dia hanya boleh ikut ijtihad kedua tu kalau ada zon. Sebab zon tu lebih kuat. Kalau ijtihad yang kedua pun syak juga, dia ikut, batal solat dia. Sekalipun dia ubah cepat-cepat kan. Tadi dia sengaja, sebab dia sengaja ubah dia punya dada tu daripada arah kiblat yang pertama, dia ubah, berarti sengaja dia mengubah arah kiblat. Walaupun sekejap, batal juga. 5 juz'in min salatihi ila ghairi qiblatin, kerana telah berlalu sebahagian daripada solatnya menghadap selain daripada kiblat. Wala yajtahidu fi maharibi Nabi sallallahu alaihi wasallam jihatan wala yaminatan wala yusratan wala fi maharibil muslimin jihatan. Dia tidak boleh berijtihad jika dah ada fi maharibin Nabi, jika dah ada mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam jihatan. Jadi kalau dah ada mihrab Nabi, ikut mihrab Nabi tu. Dia tak boleh lagi nak berijtihad lagi. Tak boleh. Kalau berijtihad juga, batal ijtihadnya. Kalau dia dalam Masjid Nabawi, ikut arah mihrab Nabi, ataupun di masjid-masjid yang mana Nabi pernah solat padanya, ada mihrab dekat situ, itulah dia kiblatnya. Dia tak boleh ijtihad lagi masa tu. Tak boleh wala yaminatan wala yusratan wala yumnatan. Tidak yumnah, tak boleh ke kanan, tak boleh ke kiri. Okey, dia tak boleh ijtihad lagi. Wala fi maharibil muslimin jihatan. Dan sama juga dengan masjid-masjid di mana-mana je lah, di mana orang muslimin solat situ 5 waktu, dah ada mihrab dekat sana, tempat imam berdiri kat situ, itulah mihrabnya. Dia tak boleh nak ke kanan ke kiri lagi. Di situlah dia punya kiblatnya. Kalau dia pusing kanan kiri, maka batal solatnya, tak sah solatnya. Walaupun kadang-kadang masjid kita ni dulu arahnya lain, sekarang ni dah serong pula dia. Kita tak boleh ikut yang dulu punya, ikut yang sekarang punya. Sebab yang sekarang punya tu yang telah diukur, telah dipastikan oleh Jabatan Mufti tentang arah kiblat yang baru. Ikut yang tu, mihrab yang baru tu. Kalau ikut yang lama, batal solat kita, tak sah. Wallahu ta'ala. Akan datang faslun fi arkani salati wa sunaniha wa hayatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.